Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Karansphere MY. Pada video kali ini kita akan membincangkan apa yang sebenarnya berlaku di dalam insiden kebakaran saluran gas Petronas yang mengejutkan negara dan bagaimana rakyat Malaysia bersatu menghadapi tragedi ini serta kontroversi besar yang muncul selepas kejadian. Bersiap sedia karena video ini akan membuatkan Anda berpikir dua kali tentang keselamatan di sekeliling kita. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Pagi itu sekitar jam 8 menit satu letupan kuat berlaku di saluran pipe gas Petronas yang terletak berhampiran kawasan perumahan di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights. Letupan ini bukan sahaja menghasilkan bola api setinggi 30 meter, malah gegarannya dapat dirasai sejauh 5 km. Penduduk sekitar bergegas keluar dari rumah dalam keadaan yang panik, menyaksikan api menjulang dan memusnahkan beberapa rumah serta kenderaan yang berdekatan. Bayangkan betapa dahsyatnya situasi ini. Pagi yang sepatutnya tenang bertukar menjadi mimpi ngeri dalam sekelip mata sahaja. Tidak lama selepas itu, pasukan bomba dan penyelamat pun tiba di lokasi. Mereka bertungkus lumus mengawal api, menyelamatkan mangsa yang terperangkap, dan memastikan kebakaran tidak merebak lebih jauh. Menurut laporan rasmi, seramai 112 orang cedera dalam kejadian ini. 63 orang dihantar ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut, manakala 49 lagi menerima rawatan di pusat perubatan sementara yang didirikan di Kuil Sri Mahakaliaman. Ini satu perkara yang menarik. Rumah ibadat bukan sekadar tempat beribadat, tetapi menjadi pusat bantuan kecemasan bagi masyarakat tanpa mengira latar belakang agama. Masjid Putra Heights turut memainkan peranan besar dengan menyediakan tempat perlindungan sementara kepada mangsa yang kehilangan tempat tinggal. Dan inilah yang membuatkan ramai orang tersentuh. Di dalam saat getir seperti ini, tiada siapapun yang bertanya, "Kau dari agama mana?" ataupun "Kau bangsa apa?" Nah, semua orang, tidak kira agama, tidak kira bangsa, semua orang berganding bahu membantu mereka yang memerlukan. Inilah Malaysia yang sebenar, seperti yang dikatakan oleh Menteri Perpaduan Negara Aaron Ago Dagang. Tetapi di sebalik kisah perpaduan yang menyentuh hati ini, muncul juga beberapa persoalan besar yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, bagaimana letupan ini boleh berlaku? Adakah ini satu kejadian yang tidak dapat dielakkan atau sebenarnya ada unsur kecuaian? Petronas mengeluarkan kenyataan bahwa mereka telah mengasingkan dan menutup saluran pipe yang terjejas bagi mengelakkan insiden berulang. Tetapi ini bukan kali pertama isu keselamatan berkaitan saluran pipe gas dibangkitkan. Sebelum ini, beberapa laporan telah dibuat mengenai kebocoran kecil di beberapa lokasi berbeza, namun tindakan segera tidak pula diambil. Persoalannya, adakah kita sedang duduk di atas bom jangka yang menunggu masa untuk meletup? Dan yang kedua, tanggung jawab korporat Petronas. Sebagai syarikat tenaga terbesar di Malaysia, apakah langkah-langkah yang mereka telah ambil untuk memastikan infrastruktur mereka selamat? Jika siasatan nanti mendapati bahwa insiden ini berpunca daripada kecuaian dalam penyelenggaraan ataupun kegagalan mematuhi piawaian keselamatan, siapakah yang akan dipertanggungjawabkan? Atau adakah ini akan menjadi satu lagi kes yang hanya berakhir dengan permohonan maaf rasmi dan janji untuk melakukan yang lebih baik di masa hadapan? Dan persoalan yang ketiga pula, bagaimana pula dengan respons pihak berkuasa? Ya, memang kita boleh memuji usaha bomba dan juga penyelamat yang tiba di lokasi dalam masa yang pantas. Tetapi bagaimana dengan sistem amaran awal?
Kenapa tiada siren kecemasan ataupun amaran kepada penduduk sebelum letupan berlaku? Seandainya ada sistem amaran yang lebih awal, mungkin lebih ramai yang sempat menyelamatkan diri sebelum insiden ini berlaku. Ini juga membawa kita kepada persoalan besar. Adakah Malaysia benar-benar bersedia menghadapi bencana seperti ini? Dan satu lagi perkara yang perlu kita bincangkan, yaitu peranan media massa. Sejurus selepas kejadian, pelbagai versi cerita tersebar meluas di internet. Ada yang mendakwa letupan ini berpunca daripada sabotaj, ada yang menyalahkan Petronas, dan ada juga yang menyebarkan teori konspirasi bahwa ini adalah satu percubaan untuk menutup sesuatu yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, bagaimanakah kita boleh membezakan antara fakta dan juga spekulasi? Sejauh mana media arus perdana dan juga media sosial bertanggung jawab dalam menyampaikan berita yang tepat kepada rakyat tanpa mencetuskan panik? Dan akhirnya, impak psikologi terhadap mangsa dan juga community. Bayangkan Anda adalah salah seorang penduduk di Putra Heights. Satu hari rumah Anda selamat, keesokan harinya musnah dalam sekelip mata. Trauma ini bukan sesuatu yang boleh hilang dalam sehari dua. Oleh itu, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga NGO untuk membantu mangsa dari segi sokongan emosi dan juga mental? Adakah selepas sebulan, semua orang akan melupakan kejadian ini dan hidup kembali seperti biasa, meninggalkan mangsa untuk menghadapi kesengsaraan mereka sendiri? Oleh itu, apa pendapat Anda semua? Adakah ini sekadar satu lagi tragedi yang akan dilupakan, atau adakah kita akan melihat perubahan sebenar dalam cara negara kita menangani isu keselamatan dan juga kecemasan? Adakah Petronas perlu dipertanggungjawabkan? Atau adakah ini sekadar satu kemalangan yang tidak dapat dielakkan? Dan yang paling penting, adakah kita benar-benar hidup dalam persekitaran yang selamat? Atau kita hanya bertuah karena belum menjadi mangsa? Baiklah, kita sering bercakap tentang perpaduan, tetapi perpaduan sebenar hanya dapat dilihat dalam saat-saat genting seperti ini. Tetapi perpaduan sahaja pun tidak cukup jika kita tidak mengambil langkah untuk memastikan keselamatan rakyat. Oleh itu, jangan lupa untuk tinggalkan komen dan kongsikan pendapat Anda. Adakah kita sudah cukup bersedia menghadapi bencana seperti ini? Baiklah, jika Anda rasa video ini membuka mata Anda, tekan butang like dan juga subscribe kepada channel ini untuk lebih banyak perbincangan seperti ini. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Stay safe Malaysia, stay safe.